Tapi masa tu dia memang kelam kabut lah. Gelisah, nampak gelisah macam takut-takut tau. Lepas dia ambil kunci, dia tak cakap banyak. Lepas dia start, dia terus jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran ini juga boleh ditonton secara HD di www.tonton.com.my. Penemuan rangka mayat seorang wanita di rumah terbengkalai sekitar tongkang pecah Batu Pahat baru-baru ini dikaitkan dengan kes kehilangan Mira Sharmila, lebih dikenali sebagai Bella. 3 individu lelaki yang ditahan termasuk teman lelakinya dipercayai mampu merungkai misteri kehilangan Bella sejak 14 Disember lalu. Saksikan butiran kes disediakan wartawan Alisha Khalid. Genap 38 hari, akhirnya 3 lelaki berusia 24 hingga 39 tahun ditahan reman selepas disyaki mampu merungkai misteri kehilangan Mira Sharmila Samsusah atau Bella. Teman lelaki mangsa yang bekerja di sebuah syarikat kurier antara suspek yang ditahan dan dipercayai dalang utama sebalik kes kehilangan Bella. Sehari selepas Bella dilaporkan hilang, suspek utama dikatakan telah datang ke sini pada pukul 12.30 tengah hari bagi mencuci kenderaan miliknya. Pada 15 Januari lalu, suspek utama berusia 24 tahun itu dikatakan telah meminta bantuan daripada 2 pekerja yang juga rakannya di pusat cuci kereta berkenaan. Dia datang hari Jumaat, masa tu waktu solat Jumaat. Orang semua dah tak ada kan, customer-customer pun tak ada. Yang datang dia seorang je. Dia datang cuci kereta, dia basuh sendiri dengan dipanggil budak saya 2 orang, tolong bersihkan kereta dia lah. Budak-budak saya cakap, dia kata dalam kereta tu ada tanah, ada apa. Itu je lah, lain-lain saya tak tahu. Tak ada pekerja time tu. Pasal yang dia kenal kat sini, saya dengan kawan saya tu. Dalam kereta ni bersih. Kat luar bersih. Dia minta tolong cucikan dalam je. Minta tolong lap-lap dalam. Kat dalam tu ada macam lumpur tanah. Kesah tanah ada bahagian macam dashboard, kulit pintu, seat. Memang penuh lah. Memang banyak lah. Saya masa tu saya cuma vacuum je. Dalam masa saya vacuum pun keadaan kereta memang dah bersih lah. Dalam masa 10 minit jam tu lah saya vacuum. Lepas siap saya vacuum, lepas tu saya parkingkan dekat kedai kedai gunting rambut sebelah tu. Lepas tu saya parkingkan, lepas tu saya, kunci tu saya bagi dengan anak bos saya. Lepas tu dia macam gelisah, nampak gelisah macam takut-takut tau. Lepas dia ambil kunci, dia tak cakap banyak, lepas dia start, dia terus jalan gitu. Selalunya kalau dia datang pun dia akan selalu datang melepak sini sampai 1 jam, 2 jam kalau dia cuci kereta biasanya. Tapi masa tu dia memang kelam kabut lah. Nampak macam tak tenang, gelisah. Tapi kebiasaan dia memang cuci luar, dia memang jarang vacuum. Sebab dia ni jenis yang jaga kereta. Dia memang jaga kereta betul-betul, memang jarang kotor kereta dia. Suspek juga difahamkan pernah bekerja sambilan di pusat cuci kereta berkenaan sebelum berhenti pada akhir bulan Ogos tahun lalu. Susulan siasatan polis, suspek yang dibebaskan pada 30 Disember lalu ditahan sekali lagi pada 19 Januari 2024. Suspek didakwa sebagai individu yang membawa pihak polis ke lokasi kejadian.
Di bilik inilah di mana mayat seorang wanita telah ditemui pada pagi Jumaat 19 Januari lalu dan polis telah mengaitkan penemuan mayat ini dengan kes kehilangan bela. Berita mengenai penemuan rangka manusia yang tidak sempurna itu turut mengejutkan salah seorang penduduk yang turut berniaga di pasar ikan yang terletak di bahagian hadapan rumah sewa terbengkalai berkenaan. Terkejut sebab kita orang selalu pusing kat sini. Memang kawasan ni lalu lalang lah. Kita orang semua akan U-turn kereta kat sini, parking. Parent-parent pun akan lalu sini. So bila polis kata jumpa mayat tu macam ya terkejut, tak sangka lah ada mayat dekat belakang rumah sendiri kan. Sebab yelah rumah macam ni terbengkalai, kita pusing je, tak ada nak turun tengok-tengok ke, tak ada kan. Kalau anda kata tak sekolah, kita orang berniaga Jumaat Sabtu. So memang ada orang aja. Memang kat rumah pun ada orang, kat kedai pun ada orang. Tak sunyi. So time kat kedai tu tak ada bau-bau pelik ke? Langsung tak ada bau apa-apa sebab ya kerja pasar ikan, tapi yelah bau yang pelik tak ada. Macam tu. Pemuda berusia 23 tahun ini turut mendakwa rumah sewa tersebut merupakan milik ibu saudaranya yang pernah disewakan kepada penduduk kampung sebelum ianya terbiar sejak tahun 2020. Wajah sugul menyelubungi ahli keluarga mangsa yang turut berada di lokasi kejadian selepas berita penemuan rangka mayat itu dikaitkan dengan bela. Bergegas atas maklumat tu, kakak terus pergi ke tempat kejadian lah. Dan bila sampai ke tempat kejadian tu, pihak polis tak bagi kami masuklah dalam kawasan yang terjumpanya mayat tu. So kami diminta untuk bersabar untuk sehari dua untuk bedah siasat berkaitan tentang mayat yang dijumpai itulah. Namun, pada 21 Januari lalu, jam 3 petang, ahli keluarga bela telah dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat bagi membuat pengecaman ke atas barang peribadi yang dipercayai milik bela. Hari ini saya difahamkan ada beberapa barang milik bela yang ditemui daripada suspek lah. Hasil daripada tunjuk arah suspek untuk pengecaman untuk siasatan polis, tapi dia dipanggil lah untuk pengecaman pengesahan sama mana barang-barang tu milik bela ataupun sebaliknya. Dalam pada itu, pada 22 Januari lalu, Norisham Samsusah atau dikenali sebagai Ayu, kakak kepada mangsa, turut mendedahkan penemuan telefon bimbit bela di sebuah rumah salah seorang daripada 3 suspek yang direman hasil penggeledahan pihak polis untuk mencari barang bukti berkenaan. Sehingga kini, Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Asisten Komisioner Ismail Dolah telah mengesahkan bahawa ketiga-tiga suspek iaitu teman lelaki mangsa, bapa saudara suspek utama serta rakan bapa saudara suspek tersebut ditahan reman sehingga 27 Januari. Proses pengesahan DNA masih berjalan ketika laporan ini disiarkan. Keputusannya akan dimaklumkan pihak polis dalam masa terdekat. Laporan Arisha Kalim, 999. Dia buka gate tu, dia tengok ada api di dalam masjid. Dipercayai angkara khianat, sebuah masjid sekitar Sri Medan Batu Pahat Johor terbakar sehingga menyebabkan kerosakan yang teruk. Lebih mengejutkan, sebuah surau berhampiran masjid berkenaan turut mengalami nasib yang sama sehari selepas kejadian. Wartawan Ainul Abdul Rauf ke lokasi kejadian bagi merungkai insiden terbabit. Penduduk sekitar Sri Medan Batu Pahat digemparkan dengan insiden kebakaran melibatkan sebuah masjid kira-kira jam 10.45 malam pada 14 Januari lalu.
Kejadian itu disedari oleh satu keluarga yang kebetulan lalu di hadapan masjid ni, yang ketika itu mereka sedang pulang ke rumah setelah menikmati makan malam. Mereka berhajat untuk berhenti sebab nak membuang air besar, dikatanya macam tu. Bila dia buka pintu gate tu, dia tengok ada api di dalam masjid. Jadi mereka pun keluar balik, kereta tundur balik, pergi ke rumah yang terdekat tu lah, saudara Saipul Bahari tu depan tu, dan meminta tolong. Pengerusi masjid berusia 61 tahun ini tidak menyangka 12 Januari lalu merupakan detik terakhir bagi penduduk setempat mendirikan solat Jumaat di masjid yang selesai dibina pada November 2022. Pada kejadian itu kebetulan saya sedang berada dalam perjalanan dari Melaka untuk balik ke sini, ke rumah saya. Ketika itu saya berada di lebih kurang kawasan Tangkak. Saya dapat panggilan telefon mengatakan bahawa masjid telah terbakar. Saya pun terkejutlah. Saya rasa macam tak bermaya. Sebab masjid ini dari mula memang saya yang memohon, saya yang tu semua saya daripada awal sampai A sampai Z. Mat Sunari atau dikenali sebagai Cikgu Mat mendakwa pihak masjid terpaksa menanggung kerugian melebihi RM150,000 ekoran sebahagian besar peralatan termasuk penghawa dingin serta mimbar punah dalam kejadian terbabit. Saudara Saipul Bahari dengan isterinya bergegas ke sini. Bila Saipul Bahari membuka pintu depan tu, pintu kaca tu, api telah menjulang seolah-olah menerpa dia lah. Lepas tu dia mengambil baldi dan juga gayung dan isikan air, lepas tu dipadamkan di situ. Tak lama kemudian isteri tadi yang nampak tadi menelpon ayahnya dan ayahnya sampai ke sini, dan apabila api tadi yang di belakang tadi padam, baru perasan bahawa ada api yang lebih besar yang tengah membakar mimbar di sebelah bahagian depan. Papa kepada kawan tadi mengambil paip air dan terus mula memadamkanlah. Lepas tu ada lagi beberapa orang rakan yang datang membantu sehinggalah kerja itu selesai lebih kurang dalam masa 15 hingga 20 minit lah. Api itu padam sepenuhnya. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dollah, pihaknya telah menerima panggilan berhubung insiden terbabit daripada seorang penduduk sekitar kira-kira jam 11 malam. Kita hantar anggota kita dapati kebakaran telah dipadam sepenuhnya oleh orang kampung lah. Kemudian kita minta bantuan bomba datang, bomba pun melihat kejadian tersebut dan mengambil beberapa sampel lah untuk diuji di makmal untuk menentukan jawapan punca kebakaran tersebut berlaku. Siasatan awal kita mendapati, kita percayalah bahawa kejadian tersebut adanya unsur-unsur jenayah. Kita percayalah daripada bau yang kita pergi tempat haji itu ada bau minyak. Oleh demikian kita ambil keputusan bahawa kita jalankan siasatan dengan bantuan daripada forensik bomba lah. Menerusi siasatan awal di lokasi kejadian, pihak berkuasa telah mengesan seikat lidi penyapu dipercayai digunakan bagi menyalakan api di bawah permaidani masjid berkenaan. Sehingga kini kita telah memanggil seramai 8 orang untuk dirakam percakapan mereka yang terdiri daripada pengadu sendiri yang buat aduan tersebut. Kemudian kita juga merakam percakapan ahli jawatankuasa masjid serta mereka ataupun saksi yang melihat kebakaran tersebut. Pihak Balai Bomba dan Penyelamat BBP Yong Peng turut mengesahkan tindakan penduduk setempat dalam memadam kebakaran sebelum 3 anggota bomba tiba di lokasi kejadian. Masa pemadaman tu seperti biasalah, sebab kebakaran ni kita memang ada bau benda yang terbakar lah. Cuma untuk mengesahkan adakah bau tu daripada bahan-bahan bakar yang disebutkan tadi tu, kita tak boleh nak pastikan. Sebab kebakaran tu telah membakar kebanyakan peralatan ataupun segala yang ada di dalam seperti kapet dan juga penghawa dingin, kipas dan macam-macam material lah yang terbakar di situ. Dan bau pun macam-macam bau. Kalau nak katakan puncanya daripada apa, memang kita tak dapat nak pastikan. Respon bagi Balai Bomba Yong Peng, kita hanya datang untuk operasi pemadaman sahaja. Dan untuk siasatan kebakaran tu memang sepenuhnya kita serahkan kepada unit siasatan negeri lah.
Walaupun diduga dengan insiden berkenaan, bekas guru sekolah menengah ini tetap meluahkan rasa syukur kerana masih mampu menggunakan dewan makan di masjid berkenaan sebagai ruang solat sementara. Ibarat jatuh ditimpa tangga, penduduk Seri Medan sekali lagi dikejutkan dengan insiden sebuah surau berdekatan masjid berkenaan yang turut mengalami nasib sama sehari selepas kejadian tersebut. Malam tu saya baca tengok telefon Balai Isyak kan, saya duduk tengok telefon, tiba-tiba dapat satu WhatsApp. Dia kata, surau Parit Bangas terbakar. Saya terdiam. Kenapa jadi macam ni? Saya pun pelik. Sebab tu sarjan siapa yang siang tu jumpa saya daripada Batu Pahat pun telefon saya juga. Cikgu dah belum. Kenapa? Masjid Parit Bangas pula kena. Dia kata, surau Parit Bangas pula kena. Astagfirullahaladzim. Saya pun memang saya terperanjat dah. Kenapa kejadian macam ni boleh berlaku dan berturutan? Timbul persoalan mengenai motif kejadian apabila surau Parit Bangas sekitar Seri Medan pula menjadi sasaran walaupun terdapat 4 masjid lain berhampiran Masjid Kampung Parit Simis. Kejadian kira-kira jam 10 malam terbabit secara kebetulan disedari seorang penduduk lelaki berusia 63 tahun yang melalui lokasi berkenaan. Waktu tu lebih kurang pukul 10 malam kan, saya nak pergi ambil anak lalu. Kebetulan memang lalu sinilah hari-hari pukul 10 tu kan. Nampak pintu pagar ni terbuka, lampu ni hidup, pintu tu terbuka kan. Saya cuba berhenti tengok apa ada ke ada orang ke kan numpang sembahyang ke apa kan. Tiba-tiba saya tiba depan pintu tengok dalam tu ada api dah, marak dah. Tak berapa tinggi sangatlah, yang tepi tu yang awal tu mungkin tinggi lah pasal tepi-tepi tu ada sejadah, ada barang-barang plastik, kursi plastik tu kan. Meletup lah cermin yang kat tepi gerubuk tu yang cerminnya pecah. Sewaktu penduduk tiba di lokasi kejadian, hampir 70% barangan serta peralatan di dalam surau terbabit telah terbakar. Panggil kawan-kawan lah ni, pengusinya semua, ambil barang tu keluarkan, yang tu kapit-kapit dan terbakar tu keluarkan dekat luar. Biar kalau dibiar je kat dalam kan nanti kan habis semua. Banyak kerana api ni dah bawa keluar, mula tinggal sikit-sikit je kat dalam. Tarik keluar dia masih hidup lagi kan, tarik je lah keluar, dia ada yang tak merebak lagi kat dalam. Saya dapat tahu pun lebih kurang dalam pukul 10.40 macam tu lah. Memang dah terbakar lah. Daripada rakan saya yang pertama tu telefon saya, jadi saya datang kemari lah ke surau ni, saya dapati 70% lah kita punya kapet tu dah terbakar. Jadi kita dah macam apa, pemadam api tu kita dah tak rasa panas dah. Masuk dah keluar masuk. Yang mana kita boleh sempat keluar. Macam kita nak cari air apa semua macam dah tak jumpa. Yang terlibat 3 orang aja. Kita dah tarik keluar, api dah kat luar sini semua. Lepas tu saya baru telefon lah kawan-kawan yang terdekat sini. Baru diorang keluar, lebih kurang dalam pukul 11 lebih gitu baru saya call polis lah. Lelaki yang telah berkhidmat hampir 2 tahun sebagai pengerusi di surau berkenaan mendakwa kejadian tersebut merupakan kali pertama berlaku sejak 53 tahun beliau menetap di kawasan terbabit. Macam terperanjat dah, mula-mula macam tak percaya juga kan, sebab kita punya jiran kampung sebelah tu baru kena masjid tu. Jadi mana selang 1 malam aja. Jadi kita macam tak percaya juga mula-mula saya. Jadi kita curiga je, saya terus terperanjat lah. Jadi kawan saya kata betul ni terbakar. Saya terus keluar je lah. Kita pun tak menyangka kan benda ni boleh berlaku. Jadi semua kehendak Allah lah. Kita pun reda je lah kan dengan apa yang terjadi ni. Mudah-mudahan kalau yalah sama-sama lah kita berjaga-jaga. Rentetan kejadian itu, pihak berkuasa turut mempergiatkan usaha bagi mengesan punca serta dalang dalam insiden terbabit bagi menyelesaikan kes berkenaan.
Hala tuju kita ialah kita cubalah mengenal pasti. Kita agak ada berkemungkinan lah kedua-dua kejadian dilakukan oleh orang yang sama berdasarkan kepada cara pembakaran ataupun cara MO dia tu cara yang sama, iaitu kita percaya dengan membakar kapet dalam masjid. Dua-dua kes adalah melibatkan pembakaran kapet dalam masjid. Pihak polis turut menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden tersebut. Manakala individu yang mempunyai maklumat berkenaan kejadian tersebut diminta untuk menghubungi Balai Polis Seri Medan menerusi talian 0748850222 bagi membantu siasatan. Laporan Ainul Abdul Rauf 999. Seorang tukang urut didakwa atas kesalahan amang seksual terhadap seorang remaja lelaki berusia 16 tahun di dalam sebuah bilik hotel yang terletak di Jalan Sultan, Kuala Lumpur. Kes ini dikatakan berkait rapat dengan kejadian dua beradik yang dipercayai hilang sejak awal Januari lalu. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Seorang tukang urut didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas kesalahan melakukan aman seksual terhadap remaja lelaki berusia 16 tahun di Jalan Sultan, Kuala Lumpur. Tertuduh Hamid Han Samun, 43, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Muhammad Kafli J. Ali. Mengikut pertuduhan, tertuduh telah didakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan sebatan. 12 Januari lalu, pihak polis menerima laporan daripada mangsa yang berusia 16 tahun mendakwa dirinya telah dicabul dan diliwat oleh seorang lelaki. Berikutan kes dua beradik yang hilang di Hulu Bernam, Selangor pada awal Januari lalu, remaja berkenaan mendakwa dikurung bersama adiknya di sebuah motel dan diperlakukan tidak baik sebelum dipisahkan pada 9 Januari lalu. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 21 Februari depan. Seorang ahli perniagaan bergelar datuk bersama 11 individu yang merupakan ahli kumpulan jenayah terancang geng Upik telah didakwa di Mahkamah Session Kota Kinabalu semalam, dipercayai mendalangi sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah. Pada 25 Disember lalu, polis menahan ahli perniagaan tersebut menerusi siri serbuan yang dilakukan polis Bukit Aman dan dipercayai turut menaungi pertubuhan bukan kerajaan NGO bagi melindungi kegiatan haram sejak 2015. Sindiket terbabit dikesan melakukan pengubahan wang haram melalui pelbagai perniagaan mewah yang dijalankan ahli sindiketnya termasuk syarikat minyak dan gas serta rangkaian restoran. Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan, Akta 574 dan boleh dihukum mengikut seksyen yang sama. Seorang pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah dirempuh sebuah kereta Pro2 kancil ketika menghampiri sekatan jalan raya di hadapan Akademi Pengangkutan Jalan Wilayah Timur, Kota Baru, Kelantan pada jam 9 malam Sabtu lalu. Mangsa Muhammad Azrin Abdul Wahab, 43, merupakan pegawai pemeriksa dikatakan cedera di bahagian tangan dan kaki telah dihantar ke klinik berdekatan untuk mendapatkan rawatan.
Ketika kejadian, anggota terbabit mengambil tindakan pantas melompat ke atas bonet hadapan bagi mengelak daripada terus dirempuh dan kemudian jatuh di bahagian tepi kereta sebelum suspek terus memecut laju untuk melarikan diri. Pemandu kenderaan terbabit dipercayai lelaki warga asing dan disyaki menaiki kenderaan curi atau berkemungkinan membawa barangan terlarang. Laporan polis telah dibuat dan siasatan lanjut akan dijalankan. Menurut Pengarah JPJ Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah, operasi berkenaan dilakukan bagi mengesan kenderaan persendirian dan perdagangan yang tidak mematuhi Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Baru-baru ini tular di media sosial kejadian pergelutan membabitkan sekumpulan orang awam dan 2 individu disyaki suspek kes ragut dan curi motosikal sekitar Petaling Jaya, Selangor. Rakaman kejadian yang berdurasi 3 minit itu memaparkan seorang daripada suspek cuba menghidupkan motosikal yang sebelumnya terbabas bagi tujuan melarikan diri. Tak sepatutnya lah kita involve, kita kejar pencuri itu, tak sepatutnya macam tu. Sepatutnya yang sepatutnya kita kena buat adalah kita call pihak berkuasa macam polis. Yang berkaitan kalau kita kat Malaysia, polis lah kan. Call polis, biar polis yang tangani benda tu. Tapi before kita call polis, benda paling laju kita kena buat ialah kita tangkap gambar nombor plate orang tu ke bukti siapa orang tu dia pakai apa. Senanglah polis nak detect siapa yang pencuri tu. So bila kita buat macam tu, memudahkan kerja polis dan juga tidak meletakkan situasi kita dalam tempat yang bahaya lah. Kalau kita kejar, mana tahu orang tu bawa parang, pistol dan nyawa kita pula yang akan melayang. Janganlah tunjuk sangat yang kita pakai emas ataupun barang kemas yang berharga untuk elakkan daripada mencuri perhatian penjenayah-penjenayah ni. Lagi satu, saya rasa mungkin boleh keluar, jangan keluar pada waktu tengah malam ataupun waktu-waktu yang sunyi yang tak ada orang. Mungkin boleh keluar waktu tengah hari, waktu siang lah yang lebih selamat. Lagi satu, sekarang ni banyak kita boleh beli pepper spray, barang-barang yang keselamatan untuk diri kita. So apa-apa jadi kita boleh protect diri kita daripada penjenayah-penjenayah tersebut. Sebelum kejadian, kedua-dua suspek berkenaan dikatakan telah meragut seorang wanita sebelum melarikan sebuah motosikal. Ahli keluarga mangsa ragut itu seterusnya mengejar suspek sehingga menyebabkan motosikal yang dicuri itu terbabas. Berlakunya kelemahan pada netizen dan ada ruang dan peluang, peragut ini akan ambil peluang, tak kira apa keadaan pun. Jadi netizen yang selalu keluar dan apa juga keadaan pun, pastikan mereka tidaklah membawa barang-barang yang berharga, dan handbag contohnya, ataupun pakai barang-barang kemas yang boleh dilihat oleh peragut. So itu akan menginvite peragut ini untuk melakukan jenayah ragut. So bila keluar rumah tu, lihat sekeliling kita apa yang ada sebenarnya, dan baru kita keluar dalam apa waktu pun, keadaan pun, sebab peragut tak kira masa dan tempat. Saya perasan benda-benda macam ni yang mereka ni cuai, mereka letak saja motor tu dengan kunci dekat isu sekali. Dengan keadaan itu memberikan ruang dan peluang kepada orang yang nak mencuri motosikal itu sendiri. Sepatutnya mereka berhenti, kunci, cabut kunci itu, simpan. Itu yang patut mereka lakukan. Dan boleh dilihat oleh
pencuri motosikal ini ataupun peragut-peragut dan sebagainya. So dia sentiasa terbuka ruang tersebut untuk mereka melakukan jenayah. Seorang daripada suspek berjaya ditahan ketika kejadian, manakala seorang lagi telah melarikan diri menggunakan motosikal milik orang awam. Namun motosikal berkenaan telah ditemui di sekitar Gombak dan suspek masih lagi diburu. Tapi dia tak sihat sangat pada jalan. Saya mari dia ada ke tak? Sekarang tak. Sekarang tak ada, salah. Lesen warga tempatan, tapi yang berniaga warga asing. Taktik Alibaba dikesan semakin parah sehingga menjejaskan ekonomi peniaga tempatan. Pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya menjalankan operasi susulan aduan yang diterima daripada seorang peniaga tempatan di sebuah pusat membeli belah sekitar Puchong, Selangor. Saksikan butirannya bersama wartawan Arisha Khalif. Rentetan isu peniaga tempatan yang masih berterusan menjual atau menyewakan lesen perniagaan kepada warga asing. Kru 999 menjalankan intipan di sebuah pusat membeli belah sekitar Puchong, Selangor. Pemantauan mendapati bangunan 3 tingkat ini didominasi oleh peniaga warga asing yang rata-rata bekerja sebagai tukang jahit di aras bawah. Seorang peniaga tempatan merangkap pemilik kedai jahit pakaian turut menzahirkan rasa kesal apabila sumber pendapatan yang diperoleh sejak 14 tahun bekerja semakin terjejas ekoran lambakan peniaga warga asing di premis berkenaan. So dia, tak tahulah ownernya siapa lah, kita tak tahulah ya. So dia owner dia buka kedai bagi kat dia orang. So it's not fair and square lah. Sebab I'm 14 years here, I cari rezeki dah lama kat sini. So my customer all dia orang parkir. So macam saya jahit baju Melayu 150. So they take $100. Repair seluar kita ambil RM6, dia ambil RM4. RM20 pun satu hari I tak boleh bawa balik sebab banyak kedai, banyak foreigners datang buka kedai dekat sini lah. Memang kesan untuk saya lah, is my economy because they taken my customer all. Peniaga warga asing dikatakan tidak menghiraukan teguran yang diberi sebelum ini. I told him I ada sound dengan dia. I cakap, you buka dekat sini, you tak ada permit. Okay, you don't have passport, you don't have to open the tailoring dekat sini. I ada point dekat dia. I cakap, you jaga tapi sombong. Banyak sombong. Susulan aduan berkenaan, pihak Majlis Bandaraya Subang Jaya menjalankan serbuan di premis yang disyaki beroperasi secara Alibaba. Lesen tak ada? Belum, dia saya buat nanti buat. Bos India? Ya. India Malaysia Ya. Bos tak ada? Dia baru balik sikit. Oh, kalau saya datang pukul 5 pun pukul 5 balik. Saya datang pukul 3 pun pukul 3 balik. Tak, dia itu semua kedai tutup kan, dia malam. Sini kedai, kena bos Malaysia punya orang kena ada sini. You faham? Faham. Mana boleh tak ada Malaysia punya orang bos sini kerja, tak ada sini tak boleh. Ada dia biasa ada. Dia saya mari dia ada ke tak ada? Sekarang tak ada. Sekarang tak ada, salah. Lesen FSC ada? Not Malaysia no. Fee ada fee ada mark ada same. Ada same. Same boss or same license? Same boss. Same boss. Where's your boss? Boss name
boss? هذا شوف كلام. Your boss is here. هذا كلام. كلام شكر الله كلام. هذا بس شكر الله. How long have you been work here? أنا يمكن 4 months بس. 4 months ما 3 months بس new man. بس يوجا Taylor. Taylor. Oh, as a tailor. Taylor. Where are you from? India. India, Tamil Nadu. Sewaktu premis tersebut digempur pihak MBSJ, kesemua premis yang diperiksa gagal membuktikan kehadiran pemilik lesen warga tempatan seperti yang termaktub di bawah Undang-Undang Kecil UUK penjaja. Pelbagai helah diberikan peniaga warga asing tersebut sewaktu disoal mengenai keberadaan pemilik lesen yang seharusnya berada di premis berkenaan. Umur berapa? Saya kat sini ada tarik tau. Dia makan ubat, dia boleh jalan lah sikit tapi dia tak sehat sangat, tak boleh jalan. Tadi cakap dia sakit teruk kuat. Kat sini ada tarik tau. Yalah. Sini renewnya ada tarik. Ada sakit dia tapi tak boleh jalan-jalan mana-mana. Ada kadang-kadang mari, kadang-kadang sana. Mana? Owner ada dia keluar sekilas memang sakit lah dia. Itu je dia memang sakit. Dia memang ada rumah juga. Dia keluar tu dia sakit? Dia sakit ni pasal keluar lah dia. Mana satu dia kena kikul tau. Ya betul. Walaupun premis ini mempunyai lesen perniagaan, namun pekerja warga asing di sini mengatakan pemilik warga tempatan mempunyai sakit kuat yang menyebabkan tidak berada di premis ini dan tindakan itu dipercayai untuk menutup kegiatan sindiket Alibaba. Pekerja warga asing yang telah bekerja selama 5 tahun di premis itu turut mendakwa pemilik lesen tersebut akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang permasalahan. Bos ada dia cakap mesti salah juga. Tapi dia cakap macam itulah. Dia cakap yalah boleh kena saman ke apakah dia tanya dia nanti dia jagalah saya. Oh, dia jaga. Dia akan jaga macam mana dia akan bayarkan? Tak tahu tapi dia cakap macam itu saja, saya pun. Susulan itu, sebanyak 10 kompaun dikeluarkan terhadap pemilik premis kerana melanggar syarat lesen perniagaan. Sebenarnya isu ini timbul disebabkan oleh satulah satu lagi mungkin sikap peniaga tempatan yang diberi lesen oleh PBT, MBSJ, mereka menyewakan lesen-lesen itu kepada peniaga asing. Inilah yang memberikan satu tugasan yang begitu besar kepada PBT, kepada MBSJ untuk memastikan peniaga-peniaga tempatan stop, berhenti amalan itu. Peniaga-peniaga tempatan yang ada lesen ni menyewakan kepada warga asing, batalkan serta-merta lesen mereka. Itu satu lesen. Yang kedua, jika mereka menyewa di premis-premis milik PBT, milik MBSJ, kita batalkan penyewaan itu. Itu sebagaimana serta-merta. Itu maknanya tindakan serius yang kita ambil. Inilah usaha-usaha yang kita fokuskan bagi memastikan aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh warga asing itu dapat dihentikan. Pihak MBSJ turut memastikan pemantauan dibuat secara berterusan dan operasi bersepadu akan dijalankan dari semasa ke semasa bagi menangani isu perniagaan secara haram yang menyalahi Undang-Undang Kecil Pelesenan, Trade Perniagaan dan Perindustrian MBSJ 2007. Laporan Arisha Kalim, 999. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Buat anda yang mempunyai sebarang maklumat berhubung kejadian orang hilang, sila hubungi kami menerusi segmen Jejak 999. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Ingat, jenayah membawa padah.